Selamat petang dan salam sejahtera semua. Hari ini kami akan berkongsi tentang hak asasi manusia sejagat. Hak asasi manusia sejagat ada dicatatkan dalam dokumen Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948. Perisytiharan ini terdiri daripada 30 perkara yang menggariskan pandangan Perhimpunan Agung terhadap hak asasi manusia yang dijamin ke semua rakyat. Sebagai contoh, dalam perkara 5 telah mencatatkan bahawa tiada sesiapa pun boleh dikenakan saksaan ataupun layanan atau hukuman yang zalim, tidak berperi kemanusiaan atau menghinakan. Dan dalam perkara 7 pula telah mencatatkan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak tanpa apa-apa pembezaan kepada perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Antara isu yang akan menjejaskan hak asasi manusia sejagat adalah isu berkaitan tentang prosedur penahanan dan layanan terhadap tahanan. Undang-undang membenarkan polis untuk menangkap dan menahan individu atas beberapa kesalahan tanpa waran, malah di luar situasi bagi jenayah yang sedang berjalan atau keadaan mendesak lain. Semasa penyiasatan, polis boleh menahan seorang suspek selama 24 jam yang dapat dilanjutkan sehingga maksimum 14 hari dengan perintah mahkamah berdasarkan peruntukan Undang-Undang Jenayah Umum. Terdapat sesetengah pertubuhan NGO melaporkan amalan polis yang membebaskan suspek dan kemudian menahan semula mereka dengan cepat untuk meneruskan pertahanan siasatan tanpa meminta kebenaran mahkamah. Jadi, polis mesti memberitahu tahanan mengenai hak untuk menghubungi ahli keluarga dan berunding dengan peguam pilihan mereka. Seterusnya, diskriminasi kaum juga merupakan salah satu isu hak asasi manusia yang serius. Diskriminasi kaum adalah fenomena kompleks yang melibatkan penganiayaan atau layanan yang tidak adil terhadap individu atau kumpulan berdasarkan kaum, budaya atau keturunan mereka, dan yang melibatkan tindakan sistemik atau struktur serta individu. Diskriminasi kaum mungkin berlaku dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, di institusi pendidikan, di perumahan, dan juga dalam sistem keadilan. Dan sebagai contoh, dalam konteks pekerjaan, diskriminasi kaum mungkin berlaku melalui penolakan peluang pekerjaan, kenaikan pangkat yang tidak adil atau gaji yang lebih rendah kepada individu daripada kaum atau keturunan yang tertentu. Dan ini mungkin akan disebabkan oleh stereotip atau prasangka yang dikaitkan dengan kumpulan ini. Dalam persekitaran pendidikan, diskriminasi juga mungkin akan berlaku melalui penolakan kemasukan ke sekolah atau universiti tertentu dan kekurangan sokongan akademik atau pengecualian daripada program tertentu. Isu diskriminasi berdasarkan warna kulit manusia merupakan antara isu diskriminasi kaum yang amat populer dan sering berlaku di negara-negara luar seperti Amerika Syarikat. Penduduk Amerika Syarikat yang berwarna kulit hitam sering dipandang rendah dan dibuli oleh penduduk berwarna kulit putih. Penduduk orang hitam tidak dapat menikmati hak asasi manusia yang sama rata dengan penduduk orang putih. Mereka hanya disebabkan oleh warna kulit mereka yang berbeza. Sebagai contoh, peluang pekerjaan mereka sangat kurang kerana memberi keutamaan kepada penduduk berkulit putih. Penduduk orang hitam biasanya hanya boleh memohon pekerjaan yang bertahap rendah dan gaji mereka juga jauh lebih kurang daripada penduduk orang putih. Kesan diskriminasi ini adalah sangat serius, tidak hanya bagi individu yang terjejas, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, yang mengharang pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang seimbang dan adil. Oleh itu, masyarakat boleh bersatu padu menentang segala bentuk diskriminasi kaum dengan memberikan kesedaran, pendidikan, dan sebarang tindakan yang bertujuan untuk mencapai kesamarataan dan keadilan bagi semua masyarakat.